Assalamualaikum dan salam tengah hari semua. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan subtopik 1.13, menukar pengekodan ASCII kepada nombor perlapanan berdasarkan aksara yang diberi. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita imbas semula apakah yang dimaksudkan dengan pengekodan ASCII. Semasa di tingkatan 1, okey, kita pernah belajar kan kod ASCII, dia adalah sebenarnya singkatan bagi American Standard Code for Information Interchange, iaitu sebuah set kod piawai yang digunakan untuk mewakili aksara-aksara seperti huruf, simbol khas dan nombor yang terdapat pada papan kekunci. Papan kekunci ni ataupun kita panggil sebagai keyboard lah. Okey. Keyboard. Right? Okey. Keyboard untuk yang biasa kita gunakan untuk menaip lah di komputer dan juga di handphone kamu. Okey. Jadi kod ASCII ni fungsinya untuk mewakili aksara-aksara lah yang ada di papan kekunci tersebut. Contohnya kamu nak type huruf A, B, ataupun simbol tanda soal, tanda seruan, koma, nokta dan sebagainya lah. Okey, jadi itu fungsi kod ASCII. Okey, seterusnya, hari ini kita akan belajar macam mana nak menukar kod ASCII kepada nombor perlapanan. Okey, jadi kita tengok dulu yang pertama. Okey, kod utama ASCII adalah dalam bentuk nombor perpuluhan. Okey, ni kod utama dia dalam bentuk nombor perpuluhan lah, maknanya subscript 10. Okey, jadi maka penukaran kod ASCII kepada nombor perlapanan adalah sangat-sangat penting. Okey, supaya daripada nombor perlapanan dia boleh tukar kepada nombor sistem nombor yang lain lah. Okey. Jadi ada dua kaedah yang kita boleh gunakan untuk menukar kod ASCII kepada nombor perlapanan. Okey, yang pertama ialah kaedah bahagi 8 dan gunakan bakinya. Ini sama macam yang kaedah yang minggu pertama kita belajar, iaitu penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Jadi kita pakai kaedah bahagi 8 dan ambilkan jawapannya ialah bakinya lah. Okey, dan yang kedua ialah kaedah dengan merujuk lampiran perwakilan kod ASCII. Ini yang selepas ni saya akan kenalkan kamu perwakilan kod ASCII. Jadi kat sini ada satu lampiran. Okey, lampiran ni digunakan secara umum lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan selepas inilah. Lampiran ni dia ada siap sudah, dia bagi penukaran nombor dan kamu hanya boleh rujuk saja pada lampiran tersebut. Cuma keburukan untuk kalau kamu menggunakan kaedah 2 ni berbanding dengan kaedah 1, kamu mesti ada lampiran tersebut lah. Jadi dan lampiran tersebut agak banyak, jadi kamu akan dapat masalah jika kamu tak hafal lampiran tersebut. Okey, jadi nanti kamu akan tengoklah. Alright, seterusnya kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi dengan kaedah 1, iaitu kaedah bagi 8 dan ambil baki. Okey, ini sama macam kaedah menukar nombor perpuluhan kepada perlapanan. Okey, cuma soalannya kat sini kita tengok dulu ya. Okey, soalannya penukaran aksara Z, Z huruf Z daripada kod ASCII kepada nombor perlapanan. Okey, kod ASCII bagi aksara Z ialah 90 subscript 10. Maksudnya kat sini aksara Z dia diwakili oleh nombor perpuluhan 90. Jadi kamu kena tukarkan nombor perpuluhan ini kepada nombor perlapanan. Okey, jadi kita akan gunakan kaedah bahagi 8. Ingat lagi tak? Okey, 90 kita bahagikan dengan 8. Okey, kita akan dapat jawapannya ialah 11. Okey, dan ada baki 2. Okey. Kemudian
Okey, yang 2 ni, okey, kita akan bawa turun. Okey, yang 11 ni kita akan bawa turun dan kita akan bahagi balik dengan 8. Okey. Bila kita bahagikan, dia akan dapat jawapannya 1 dan bakinya 3. Okey, 1 ni kita akan bawa turun ke bawah. Okey, 1 bahagi 8. Okey, kita akan dapat jawapannya kosong lah. Okey, jadi proses tu akan terhenti bila dapat jawapannya kosong. Jadi kita tak akan melakukan lagi aktiviti bahagi. Dan baki untuk jawapan yang ini ialah 1. Okey, jadi kita akan baca dari atas ke bawah. Jadi jawapannya, kod XKey bagi aksara Z dalam XKey 90, okey, ialah 132 subscript 8. Jangan lupa dia punya subscript di bawah tu. Okey, jadi ini jawapannya lah. Alright, untuk aksara Z. Okey, seterusnya. Okey, untuk soalan 2, kita cuba selesaikan. Okey, macam mana nak menukar aksara B, okey, daripada kod ASCII kepada nombor perlapanan. Okey, kod ASCII bagi aksara B ialah 66 subscript 10. Okey. Jadi kita akan turunkan 66 di sini. Okey. Okey, 66. Okey, bahagikan dengan 8. Okey. Okey, kita akan dapat berapa? Okey, cikgu dapat jawapannya ialah 8. Okey, dan bakinya ialah 2. Okey, seterusnya yang 8 ni saya akan bawa turun ke bawah di sini. Okey, bahagi dengan 8, saya akan dapat jawapannya 1 dan bakinya sebab dia genap kan, dia tiada bakilah, kosong. Okey, dan seterusnya 1 bahagikan dengan 8. Okey, saya akan dapat jawapannya kosong di sini dan bakinya ialah 1. Okey, jadi jawapannya di sini ialah, bila kita baca dari atas ke bawah, 1, 0, 2, subscript 8. Jangan lupa subscript 8 di bahagian bawah. Okey, jadi itu caralah untuk kaedah 1, kaedah bahagi dengan 8 dan mengambil bakinya. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua ni lebih mudah sedikitlah, tapi keburukannya kamu mesti ada lampiran perwakilan kod ASCII seperti ini. Okey, kalau kamu ada buku teks dengan kamu sekarang, kamu boleh rujuk di bahagian belakang sekali, iaitu lampiran A di muka surat 176 dan 1 sehingga 179. Okey, kalau kamu ada buku teks lah, muka surat 176 sehingga 179. Kamu boleh tengok di sana lah. Ataupun kamu boleh Google, cari conversion chart for ASCII lah. Kamu akan dapat seperti yang saya dapat di sini lah. Okey, jadi kat sini conversion chart ni dia dah siap bagi nombor dalam bentuk desimal. Desimal tu ialah nombor perpuluhan. Okey, binary ialah nombor perduaan. Okey, saya dah ada bagi kat sini ya. Dia punya maksud di sini. Okey, octal ialah nombor perlapanan. Hex ialah hexadecimal lah, ialah nombor per-16an. Okey, dan ASCII tu ialah aksara lah. Kamu boleh tengok di sini ya. Desimal. Okey. Desimal ialah perpuluhan, binary, octal, hex dan ASCII. Jadi kamu akan tengok di sinilah. Okey, jadi kalau aksara G contohnya
Macam mana kita nak cari aksara G? Okey, kita akan tengok di sinilah. Okey, bahagian X key di atas ni. Okey, kita akan tengok. Okey, ini G, aksara G. Kita akan tengok apakah nombor perlapanannya. Jadi kita akan tengok di situ oktal. Okey, di bawah oktal. Jadi nombor perlapanannya ialah 107. Okey. Kalau aksara kosong contohnya. Okey, macam mana kita nak cari aksara kosong? Okey, kita cari aksara kosong. Sudah nampak? Okey, aksara kosong. Okey. Ini aksara kosong. Okey, dalam nombor perlapanan, okey. Kita akan tengok bahagian oktal kat sini. Jawapannya ialah 060. Okey. Jadi itu caralah untuk menggunakan lampiran perwakilan aksis seperti ini. Okey. Jadi lebih mudah sedikitlah. Okey, ini cara yang menjelaskan dengan lebih terperinci macam mana nak menggunakan kaedah rujuk lampiran Okey, tadi soalannya penukaran aksara G daripada kod XC kepada nombor perlapanan. Kod aksara bagi G ialah 71 subscript 10. Okey. Jadi kamu ini lebih terperinci, kita tengok kat sini. Okey, nombor desimal dan nombor perpuluhan. Okey, 71. Okey, jadi kita akan tengok. Okey, 71 sini. Okey, dan aksara G. Jadi nombor perlapanan iaitu oktal ialah 107. Jadi inilah jawapannya lah. Okey, jadi dia lebih mudah tapi keburukannya satu saja iaitu kita mesti ada rujuk lampiran lah. Okey, mesti ada lampiran. Kalau tiada lampiran, kita susah nak pakai cara inilah. Jadi kita kena menggunakan cara pengiraan iaitu bahagi 8 lah. Okey, jadi terpulang pada kamu berdasarkan situasi. Selalunya dalam peperiksaan, kalau dulu soalan yang lama-lama, mereka sediakan lampiran A. Tapi bermula daripada 2 tahun lepas, lampiran A tidak disediakan dalam peperiksaan. Jadi kamu kena buat kaedah bahagilah untuk dapatkan jawapan. Okey, lampiran ni hanya kita gunakan semasa latihan dalam kelas sahaja, bukan dalam peperiksaan. Okey. Jadi itu saja untuk bahagian penukaran kod XC kepada nombor perlapanan. Okey, kita pergi kepada subtopik yang kedua pula iaitu 1.14, hubung kait antara nombor perlapanan dengan kod XKey dalam bahasa mesin. Okey. Kita teruskan. Okey, bahasa mesin. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa mesin? Okey, bahasa mesin atau kod mesin adalah bahasa yang difahami oleh komputer. Komputer ni dia tak macam kita lah. Kita mungkin boleh faham bahasa Melayu, Inggeris, bahasa percakapan kita. Jadi komputer dia tak macam manusia, dia tak faham. Okey, kita perlu buat penukaran kepada bahasa yang difahami oleh komputer lah. Okey, jadi apakah bahasa yang boleh difahami oleh komputer? Ini dia. Alright, iaitu bahasa dalam nombor perduaan. Ingat tak masa tingkatan 1 saya pernah cakap? Okey, bahasa yang difahami oleh komputer ialah 01010000 dan seterusnya lah. Itu yang kita panggil sebagai nombor perduaan. Okey, jadi proses penukaran nombor perlu dilakukan bagi membolehkan komputer memahami bahasa pertuturan kita lah. Okey, dan memudahkan kerja kita untuk membuat kerja di komputer. Okey, seterusnya kita tengok situasi. Apabila aksara A, okey, aksara A, huruf A lah ditekan di papan kekunci, jadi isyarat akan ditukar kepada isyarat komputer lah, iaitu 01000000
001, iaitu ini adalah nombor perduaan lah. Okey, kemudian nombor isyarat tersebut akan diproses dalam unit pemprosesan pusat. Okey, CPU lah yang kita panggil CPU dalam komputer. Dan nombor tersebut akan disimpan. Okey, selain diproses, dia akan disimpan dalam storan atau memori komputer. Okey, dia akan simpanlah. Kalau kita nak guna selepas ini, dia senanglah dia nak cari. Okey, kemudian setelah kod XC diproses, okey, kod ini akan memaparkan semula aksara A pada skrin monitor. Ini adalah proses output lah. Okey, jadi bila kamu tekan di atas ni, ini adalah proses input. Okey, bila dia diproses dalam memori dan disimpan dan sebagainya, itu adalah proses proses, dan setelah diproses dipaparkan semula, itu adalah output. Jadi ini adalah proses penukaran bahasa biasa kepada bahasa yang difahami oleh komputer. Okey, jadi berdasarkan pada proses di atas, okey, ia akan menjadi lebih efisien. Efisien maksudnya lebih sistematik dan senang lah jika nombor perlapanan yang lebih ringkas. Okey, nombor perlapanan, kalau kamu perasan, nombor perlapanan dia lebih pendek daripada nombor perduaan. Okey, sebab nombor perduaan dia walaupun dia terdiri daripada 0101, tapi dia lebih panjang. Okey, berbanding dengan nombor perlapanan. Okey, jadi nombor perlapanan kita gunakan untuk menggantikan nombor perduaan yang panjang lah. Okey, jadi kalau kita dapat gunakan nombor perlapanan, ia akan menjimatkan masa pemprosesan. Ini dia punya kepentingan lah. Menjimatkan ruang storan ingatan, sebab nombornya lebih ringkas dan senang, dan menjimatkan masa pencapaian maklumat. Okey, jadi itu antara kelebihan-kelebihan jika kita melakukan penukaran nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah proses operasi untuk menukar kod XC kepada nombor perlapanan. Tapi kali ini kita akan tengok penukaran dalam bentuk perkataan lah. Okey, perkataan kat sini contohnya ialah perkataannya tolong saya. Okey, penukaran perkataan tolong saya, okey, dari kod XC perpuluhan kepada nombor perlapanan. Jadi kita akan merujuk lampiran perwakilan kod XC lah. Macam saya tunjuk sebelum ni. Okey, kamu kena tengok lampiran tu dulu dan kamu kenal pastilah. Okey, kat sini saya dah senaraikan aksara yang diperlukan ialah TOLONG. Dan di pertengahan ni dia ada ruang kosong sebenarnya kan. Okey, untuk jarak tolong, dan ada ruang kosong. Okey, ruang kosong, sebenarnya ruang kosong ni dia ada juga perwakilan dalam nombor perpuluhan, perlapanan dan juga perduaan ya. Jangan kamu ingat ruang tiada ya. Ruang pun ada juga perwakilan. Jadi kamu kena sediakan tempat untuk ruang lah. Okey, kemudian saya ya. Okey, kemudian kita tengok kod XC dalam nombor perpuluhan. Contohnya T dalam nombor perpuluhan, dia nombornya ialah 84. Jadi kamu kena tengok lampiran tu jugalah. Okey, kemudian kod XC dalam perduaan, ini dia, dan kod XC dalam perlapanan 124. Jadi kamu merujuk kepada lampiran, kamu senaraikan semua kod-kod dalam perpuluhan, perduaan dan perlapanan lah. Okey, kamu kena senaraikan satu persatu. Okey, sehinggalah jawapannya kamu kena tulis seperti inilah. Okey, sebab dia nak dalam nombor perlapanan kan, jadi kamu kena tengok di bahagian inilah. Ini untuk jawapannya dan kamu kena tulis. Okey, contohnya 124 ialah T kan. Okey, 117 ialah O, 114 ialah L, 117 O, 116 N, 107 G, 040
tempat kosong ialah ruangan kosong. Okey, 1, 2, 3 ialah S. 101 ialah A. Okey, 131 ialah Y. Dan 101 ialah A. Jadi ini adalah jawapannya lah. Okey, untuk membuat penukaran kod aksi kepada nombor perlapanan. Okey, jadi itu saja penerangan cikgu pada hari ini. Okey, seterusnya kamu cuba buat dan siapkan latihan daripada buku teks. Okey, yang cikgu akan terangkan selepas inilah. Buku teks dari muka surat muka surat 17 ya. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Jadi selamat belajar dan semoga pembelajaran kita mendapat keberkatan insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.